Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penuh gemalai menghibur puteri hamba Umay Persembah Diri. Terus bersama saya Umar Wahid dalam 15 minit MMTV edisi 1 Februari 2024. Kita ke berita utama. Kenyataan rasmi mengenai keputusan Lembaga Pengampunan membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dijangka diumumkan minggu ini. Perkara itu disahkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa ketika ditemui media sempena pelancaran Hari Wilayah Persekutuan 2024 HWP 2024 hari ini. Mengulas pertanyaan mengapa mengambil masa yang agak panjang untuk mengumumkannya, beliau yang juga antara anggota Lembaga Pengampunan berkata pihaknya mahu semua bersabar dan menunggu sehingga kenyataan rasmi dikeluarkan. Media sebelum ini melaporkan isu keputusan Lembaga Pengampunan membabitkan bekas Perdana Menteri itu ada dibincangkan pada mesyuarat Jemaah Menteri. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberitahu mesyuarat Jemaah Menteri ada dimaklumkan mengenai perkara itu tetapi hanya sepintas lalu sahaja. Kementerian Dalam Negeri KDN akan melaksanakan program repatriasi migran bermula 1 Mac depan untuk memberi peluang kepada warga asing pulang ke negara asal mereka hanya dengan membayar kompaun. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata menerusi program itu pendatang asing tanpa izin parti yang mahu pulang ke negara asal mereka tidak akan didakwa di mahkamah. Menurutnya, parti berkenaan hanya akan dikenakan kompaun bagi kesalahan tersebut dan jumlah yang ditetapkan mengikut akta sedia ada. Katanya lagi, mengikut Peraturan 39-B Peraturan Immigration 1963 pula, kesalahan melanggar syarat PAS akan dikenakan kadar kompaun sebanyak RM300. Dalam perkembangan lain, Saifuddin berkata mesyuarat Jemaah Menteri hari ini turut bersetuju supaya pembekuan permohonan kuota pengajian pekerja asing baru sektor formal dilanjutkan. Jelasnya lagi, Jemaah Menteri juga memutuskan supaya pusat kelulusan setempat pengurusan pekerja asing diwujudkan semula dan ditempatkan di KDN. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor berjaya dalam permohonannya untuk memindahkan 2 pertuduhan yang didakwa ke atasnya untuk dibicarakan dari Mahkamah Session Selayang ke Mahkamah Tinggi Shah Alam. Hakim Datuk Aslam Zainuddin memutuskan demikian selepas membenarkan permohonan Muhammad Sanusi 50 tahun selaku pemohon untuk memindahkan kes itu. Mengikut kedua-dua pertuduhan itu, Muhammad Sanusi didakwa menyebut perkataan menghasut di Simpang 4 Taman Selayang Mutiara, Kampung Bendahara Gombak pada 11 Julai 2023. Kedua-dua pertuduhan itu mengikut Seksyen 4-1-B Akta Hasutan 1948 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 4-1 Akta Sama yang membawa hukuman denda sehingga RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Pada 11 Januari lalu, Muhammad Sanusi mengemukakan permohonan untuk memindahkan kes dan menggantung pembicaraan di Mahkamah Session Selayang ke Mahkamah Tinggi. Alasan permohonan dibuat ialah pembicaraan yang saksama tidak dapat dijalankan di Mahkamah Rendah selain mungkin berlaku kesulitan di sisi undang-undang. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun maut selepas ditinggalkan di dalam kereta hampir 4 jam oleh ibunya di tempat letak kereta belakang Hospital Shah Alam HSA kemarin. Mangsa dikatakan ditinggalkan ibu yang juga kaki tangan hospital itu selepas diambil daripada taska berhampiran. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Muhammad Iqbal Ibrahim berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian tersebut kira-kira pukul 8.01 malam daripada Pegawai Perubatan HSA. Katanya hasil siasatan mendapati mangsa telah ditinggalkan oleh ibunya berusia 34 tahun secara tidak sengaja di dalam kenderaan jenis Pro 2 Azia selepas diambil dari taska kira-kira pukul 2 petang. Ujar Muhammad Iqbal, pemeriksaan terhadap mangsa juga mendapati tidak mempunyai sebarang kecederaan luaran maupun dalaman dan siasatan dijalankan di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak. Kita kembali lagi.
Berita baik buat peminat komik, Media Mulia Senang Berhad MMSB hari ini meluncurkan portal MM-Toon yang merangkumi koleksi kartun dan komik dalam usaha untuk menyemarakkan industri kreatif di negara ini. Ketua Unit Grafik Muhammad Riza menjelaskan portal mmtoon.com.my memaparkan semua koleksi kartun dan siri komik yang disiarkan di akhbar utusan Malaysia dan Kosmo sejak 1960-an serta popular dalam kalangan penggemar genre itu. Selain daripada kita tak nak khazanah-khazanah tu tenggelam, kita juga sebenarnya bermatlamat MM-Toon ni menjadi satu platform baru pada pelukis-pelukis kartun dan komik. Menariknya, portal ini bukan sahaja buat golongan remaja namun turut menyasarkan kesemua lapisan masyarakat di negara ini. Jangan lepaskan peluanglah. Ini platform yang baru yang saya rasa dia akan, saya mengharapkan dia mendapat sambutan lah. Ini adalah percubaan kita yang inilah kita mengharapkan dia dapat sambutan pada pembaca-pembaca lah. Antara siri klasik yang disiarkan di portal MM-Toon ialah Din Teksi oleh Nan, Bubbles Corner oleh Nan, Bengkong Pelangi oleh Zoy, Botak Komando oleh Zoy, Prebet Dabus oleh Rejab Haq dan Kutu oleh Zainal Buang Husin. Itu fitnah. Saya rasa satu Malaysia sudah faham keadaan dia, tak perlu saya keluarkan kenyataan apa-apa. Itu jawapan penyanyi dan aktivis kemanusiaan Datin Seri Heliza Helmi berhubung kenyataan pelakon Fatia Latif yang mendakwa suami penyanyi tersebut, Datuk Seri Mahadi Zaman, seorang skema. Jelas Heliza lagi dia tidak ambil hati dan tidak terkesan dengan dakwaan Fatia berikutan memahami kondisi kesihatan pelakon itu yang dikabarkan mempunyai masalah mental dan emosi. Fatia sebelum ini mencetuskan kontroversi apabila mendakwa suami Heliza sebagai seorang skema selepas gagal menyiapkan rumah yang dibelinya sejak 5 tahun lalu. Pelakon Ariana Rose itu mendakwa dia masih tidak nampak bayang kediaman yang dijangka siap pada tahun lalu itu meskipun telah membayar sebanyak RM5,000 secara ansuran bulanan. Dalam pada itu, Heliza tidak mahu mengambil sebarang tindakan terhadap dakwaan Fatia dan memaafkan pelakon tersebut, namun akan mengambil tindakan sewajarnya sekiranya isu tersebut semakin berlarutan. Berita dunia. Seorang arkitek dari Cumbria, England berjaya mencuri tumpuan warganet selepas mendedahkan pelan luar biasa untuk membina lift yang mampu mengangkut manusia ke angkasa lepas. Lift yang diberi nama Ancensio itu terdiri daripada kabel panjang yang menambat asteroid di dalam orbit Gasinosaurus yang platform terapung di bumi. Idea futuristik oleh Jordan William Hughes mula mendapat perhatian media selepas beliau dilaporkan berjaya memenangi hadiah wang tunai berjumlah RM51,166 daripada Yayasan Jacques Rougerie di Paris awal bulan ini bagi kategori seni bina dan inovasi angkasa lepas. Katanya idea itu mungkin kelihatan seperti khayalan ketika ini, namun beliau percaya lift angkasa lepas bakal menjadi kemudahan yang akan digunakan pada masa hadapan. Panel Hakim Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ mendapati Rusia melanggar syarat Perjanjian Anti Keganasan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB namun menolak dakwaan Ukraine bahawa Moskow bertanggungjawab menembak jatuh penerbangan Malaysia Airlines MH17 pada 2014. Rusia juga didapati melanggar perjanjian anti-diskriminasi apabila gagal menyokong pengajaran bahasa Ukraine di semenanjung Crimea selepas Moskow menakluki rantau berkenaan pada 2014. ICJ menolak permintaan Ukraine untuk menuntut ganti rugi bagi kedua-dua pelanggaran tersebut, sebaliknya hanya mengarahkan Rusia mematuhi peraturan PBB. Ukraine memfailkan tuntutan di ICJ yang juga dikenali sebagai Mahkamah Dunia pada 2017 di mana Kiev menuduh Rusia melanggar perjanjian anti keganasan PBB kerana membiayai pemberontak pro-Kremlin di Ukraine. Hakim ICJ berkata Moskow melanggar perjanjian anti keganasan PBB kerana gagal menyiasat dakwaan munasabah bahawa sejumlah dana dihantar dari Rusia ke Ukraine bagi membiayai aktiviti keganasan. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di akhbar utusan Malaysia.
Berita ekonomi. Bursa Malaysia Berhad berusaha mencatatkan keuntungan selepas cukai, faedah minoriti dan zakat PATAMI sebanyak RM252.4 juta bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023 TK 2023. Pengerusi Bursa Malaysia Tan Sri Abdul Wahid Omar berkata ia peningkatan sebanyak 11.4% daripada RM226.6 juta yang dilaporkan pada tahun kewangan sebelumnya. Jelas beliau, pertumbuhan dalam PATAMI disumbangkan oleh hasil operasi yang lebih tinggi sebanyak 1.3% kepada RM592.8 juta pada TK 2022, manakala jumlah perbelanjaan operasi menyaksikan peningkatan marginal 0.6% kepada RM294.5 juta. Beliau berkata lembaga pengarah bursa melulus dan mengisytiharkan dividen akhir sebanyak 14 sen sesaham berjumlah kira-kira RM113.3 juta selain dividen interim sebanyak 15 sen sesaham yang dibayar pada Ogos 2023. Sementara itu, beliau berkata ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan pada 2023 dengan unjuran kadar pertumbuhan KDNK hampir 4% walaupun prospek mencabar, pasaran baru muncul dan ekonomi membangun telah mengatasi prestasi ekonomi maju. Setiap ibu bapa, penjaga atau murid yang menerima bantuan awal persekolahan BAP wajib menerima penuh nilai RM150 seperti diumumkan oleh kerajaan. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woh berkata pihak sekolah perlu memastikan perkara itu berlaku tanpa sebarang pemotongan untuk apa-apa pembayaran atau yuran. Kementerian Pendidikan melalui Belanjawan 2024 memperuntukkan lebih RM700,000 kepada lebih 5 juta orang murid dengan setiap mereka menerima RM150 secara sekali bayar bagi meringankan pembelanjaan ibu bapa penjaga dalam menyediakan kelengkapan anak-anak untuk menghadapi sesi persekolahan akan datang. Kata timbalan menteri itu, kehadiran beliau adalah komitmennya bersama Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq untuk memastikan pemberian bantuan tersebut berjalan dengan lancar. Berita sukan. Bekas bintang bola sepak England David Beckham meluahkan perasaan kagum dengan keindahan bandaraya Kuala Lumpur. Perasaan teruja dapat kembali lagi di negara ini dizahirkan ikon sukan terbabit menerusi perkongsian gambar berlatarkan Menara Berkembar Petronas KLCC di laman Instagramnya. Beckham, 48 tahun, kini berada di ibu negara bersempena Majlis World of the Predator Exhibition yang mengimbas sejarah 30 tahun jenama bola sepak yang dikeluarkan Adidas. Legenda bola sepak itu akan membuat kemunculan dalam sesi bersama pemegang keahlian Eddie Club terpilih di Pusat Beli Belah The Exchange TRX pukul 6 petang tadi. Bagi kemunculan di The TRX Exchange, Beckham bakal disertai selebriti Asia termasuk bintang K-pop Korea Kim Jong-yum dan pelakon Thailand Nanon Karapat. Namun ini bukan kali pertama Beckham berada di Kuala Lumpur kerana sebelum ini dia pernah membuat kemunculan di Gedung Beli Belah Pavilion sekitar September 2017. Selepas berakhirnya pusingan ke-16 malam, 8 pasukan terakhir yang tinggal bagi mengharungi saingan kini meneruskan misi bagi memburu Piala Asia 2023. Pasukan terakhir yang telah mengesahkan tempat ke suku akhir semalam adalah Jepun dan Iran yang masing-masing mencatat kemenangan ke atas Bahrain dan Syria. Aksi suku akhir yang akan bermula pada pukul 7.30 malam esok waktu Malaysia menyaksikan pasukan Tajikistan berdepan Jordan manakala Korea Selatan pula akan bertemu Australia pada pukul 11.30 malam. Perlawanan pada hari Sabtu pula melibatkan pasukan Qatar menentang Uzbekistan dan Jepun berdepan Iran bagi memburu slot ke separuh akhir yang akan berlangsung pada awal Februari nanti. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 2 Februari 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Umar Wahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.